Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan proposal kajian tindakan PDPC. Program intervensi bagi kajian tindakan kumpulan kami ialah cari calon, iaitu kaedah menghafal unsur-unsur dalam jadual berkala unsur bagi murid tingkatan 5 Bukhari. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Saya sendiri, Nur Hamizah binti Jazlan, Fatin Nadiah binti Zamri, Nur Samhana binti Muhammad Arifin, Nur Syafiqah binti Nasran dan Syukriyah binti Muhammad Razali. Isi kandungan bagi proposal kajian tindakan ini ialah yang pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Yang kedua, fokus kajian. Yang ketiga, objektif kajian tindakan ini. Yang keempat, sasaran kajian. Yang kelima, cadangan tinjauan awal dan penilaian. Yang keenam, program intervensi. Yang ketujuh, jadual pelaksanaan kajian iaitu cartagan. Dan akhir sekali ialah anggaran perbelanjaan bagi kajian tindakan ini. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, saya akan teruskan dengan refleksi PDP yang lalu. Okey, refleksi ini merupakan hasil pemerhatian berdasarkan pengalaman mengajar, pengalaman saya sendiri mengajar subjek kimia tingkatan 4 dan 5 di Sekolah Menengah Islam Aman Kota Baru. Jadi, apa yang saya perhatikan, murid-murid masih mempunyai masalah dalam menguasai topik jadual berkala unsur. Okey, mereka tidak dapat menguasai kerana punca yang pertama iaitu mentaliti murid. Okey, murid beranggapan subjek kimia sukar. Selain itu, mereka juga beranggapan topik jadual berkala membosankan dan terlalu banyak unsur yang perlu dihafal. Jadi, mentaliti murid, tanggapan negatif murid ini telah mempengaruhi minat dan motivasi mereka untuk belajar seterusnya untuk menguasai topik ini. Yang kedua, cara penyampaian guru yang masih menggunakan kaedah yang lama iaitu sekadar menggunakan buku teks menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai topik ini. Okey, guru tidak menyediakan bahan bantuan mengajar yang menarik dan guru juga kurang memberi latihan pengukuhan kerana kekangan masa yang dihadapinya. Yang ketiga, tahap kebolehan pelajar yang berbeza iaitu lemah, sederhana dan cemerlang menyukarkan objektif pembelajaran untuk dicapai dalam setiap kelas. Yang mana guru juga perlu memikirkan strategi atau kaedah pengajaran yang bersesuaian untuk tahap murid yang berbeza. Okey, seterusnya refleksi keempat. Okey, semasa saya akan terkilat semasa menyemak jawapan peperiksaan akhir tahun ketika mereka di tingkatan 4, yang mana saya dapati hampir separuh murid tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan jadual berkala unsur. Mereka meninggalkan kosong dan secara tidak langsung perkara ini telah mempengaruhi skor atau markah peperiksaan akhir tahun mereka. Seterusnya yang kelima, saya dapati murid masih keliru dan tidak dapat membezakan unsur-unsur mengikut kumpulan masing-masing. Okey, hal ini demikian kerana mereka tidak memahami konsep asas dalam penyusunan unsur jadual berkala. Okey, yang terakhir, murid tidak memanfaatkan pembelajaran atas talian yang mana guru telah berkongsi pautan video yang berkaitan dengan topik ini untuk membantu mereka memahami dan menguasai topik jadual berkala. Jadi refleksi-refleksi ini telah membuat saya terpanggil untuk menjalankan satu kajian tindakan bagi membantu pelajar menguasai dengan lebih mendalam topik jadual berkala. Okey, saya akan teruskan dengan fokus kajian. Okey, kajian tindakan ini merupakan
fokus kepada subjek kimia tingkatan 4 iaitu topik bab 4 jadual berkala unsur. Okey. Fokus kajian tindakan ini adalah untuk membantu murid mengenal pasti serta menghafal unsur-unsur dalam jadual berkala mengikut kumpulan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 melalui kaedah bermain. Okey. Kerana menurut Muhammad Nasir et al, pembelajaran melalui kaedah bermain adalah amat berkesan kerana murid belajar dalam keadaan sukarela, gembira dan tanpa tekanan. Okey, seterusnya, sekiranya murid dapat menguasai topik jadual berkala unsur ini, murid dapat meramal dan memahami sifat kimia dan sifat fizik setiap unsur mengikut kumpulan. Seterusnya, murid juga dapat menentukan kedudukan unsur mengikut kumpulan dan kadar. Murid juga dapat memahami konsep penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala iaitu mengikut pertambahan nombor proton. Okey. Selain itu, murid juga dapat menentukan ataupun mengenal pasti nombor proton dan nombor nukleon setiap unsur seperti mana yang seperti mana dalam soalan peperiksaan nanti. Okey. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Objektif umum kajian tindakan ini ialah untuk menilai keberkesanan kaedah cari calon sebagai satu kaedah untuk menghafal unsur-unsur dalam jadual berkala. Manakala terdapat 3 objektif khusus untuk kajian tindakan ini. Yang pertama, untuk menilai keupayaan 10 orang murid dalam mengelas dan mengenal pasti unsur-unsur penting dalam jadual berkala mengikut kumpulan. Objektif kedua adalah untuk memastikan 100% murid dapat menjawab soalan berkaitan jadual berkala. Dan yang ketiga, untuk memastikan 100% penglibatan aktif murid dalam subjek kimia. Jadi, untuk objektif pertama dan kedua akan dinilai berdasarkan ujian pra dan post intervensi. Manakala untuk objektif ketiga akan dinilai berdasarkan pemerhatian tidak berstruktur. Seterusnya adalah sasaran. Sasaran bagi kajian tindakan ini melibatkan 10 orang murid tingkatan 5 Bukhari yang beraliran sains tulen. Murid-murid ini terdiri daripada 6 orang murid lelaki manakala 4 orang murid perempuan. Pemilihan murid-murid ini adalah bertujuan untuk membantu mereka mengenal pasti unsur-unsur dalam jadual berkala. Ini kerana murid-murid ini dilihat gagal menguasai konsep tersebut kerana mereka beranggapan untuk menguasai konsep ini adalah sukar. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Nasran dan saya akan meneruskan pembentangan dengan tinjauan awal. Tinjauan awal telah dilakukan untuk mengenal pasti masalah terhadap kefahaman pelajar dalam subjek pembelajaran sebelum kajian tindakan dilakukan. Bagi kajian tindakan ini, 10 orang murid tingkatan 5 Bukhari daripada Sekolah Menengah Seri Aman Kelantan telah dipilih sebagai sampel kajian bagi pemerhatian semasa sesi PDPC berjalan. Seterusnya, instrumen yang digunakan untuk mengutip data adalah melalui 4 instrumen iaitu analisis dokumen, ujian pra-intervensi, soal sidik murid dan juga pemerhatian tidak berstruktur telah dijalankan untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap unsur-unsur dalam jadual berkala unsur bagi subjek kimia. Analisis dokumen telah diambil untuk memerhati tahap kefahaman 10 orang murid tingkatan 5 Bukhari terhadap unsur-unsur dalam jadual berkala unsur. Melalui analisa dokumen ini, guru dapat mengenal pasti jumlah murid yang menghadapi masalah dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan jadual berkala unsur ini. Berikut merupakan analisis pelajar yang lulus dan gagal dalam menjawab soalan berkaitan jadual berkala unsur dalam peperiksaan akhir tahun sesi akademik 2022-2023 tingkatan 4. Berdasarkan dapatan analisa dokumen, 80% murid gagal dalam menjawab soalan jadual berkala unsur. Hanya 2 orang murid iaitu 20% yang lulus dalam menjawab soalan berkaitan jadual berkala unsur dalam peperiksaan akhir tahun subjek kimia tingkatan 4.
Dapatan ini menunjukkan bahawa murid yang dipilih iaitu murid tingkatan 5 Bukhari sebagai sasaran kajian menghadapi masalah dalam memahami serta menguasai jadual berkala unsur. Analisa dokumen ini diambil dengan mengira data kuantitatif iaitu peratus lulus dan gagal murid berdasarkan markah peperiksaan akhir tahun subjek kimia tingkatan 4 sebagai tinjauan awal keperluan untuk melakukan program intervensi. Seterusnya, bagi menguji tahap kefahaman 10 orang murid tingkatan 5 Bukhari terhadap jadual berkala unsur, satu ujian pra-intervensi telah dijalankan. Tujuan ujian pra-intervensi ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti dan menilai tahap penguasaan murid berkaitan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur. Melalui pemerhatian ini, tinjauan awal dapat dilakukan dengan mengesan pelajar yang menghadapi masalah untuk menjawab soalan. Soalan bagi ujian pra-intervensi ini diambil daripada capaian internet. Data kuantitatif akan diambil melalui markah murid menjawab soalan pra-intervensi jadual berkala unsur seperti rajah di atas untuk mengukur tahap pengetahuan dan pemahaman murid pada topik ini sebelum program intervensi dilaksanakan. Tambahan pula, soal selidik bersama murid diadakan untuk mengetahui tahap pemahaman serta masalah yang dihadapi untuk mengenal pasti unsur-unsur dalam jadual berkala unsur. Melalui soal selidik ini, guru dapat mengetahui masalah sebenar yang dihadapi murid untuk menjawab soalan. Soalan pada soal selidik yang digunakan adalah soalan tertutup dichotomous dengan pilihan jawapan ya atau tidak. Berdasarkan soal selidik bersama murid seperti di jadual 2, separuh bilangan murid 5 Bukhari tidak meminati subjek kimia. Selain itu, 50% daripada mereka mendapati bahawa topik jadual berkala unsur adalah sukar. Anggapan ini menyebabkan separuh daripada murid tidak meminati topik tersebut. Hanya 30% daripada murid dapat membezakan antara kumpulan dan kala dalam jadual berkala unsur. Tambahan pula, 100% murid bersetuju bahawa murid dapat menyatakan dua contoh unsur dalam kumpulan satu, manakala 80% daripada murid dapat menyatakan dua contoh unsur dalam kumpulan 17. Namun, hanya 20% daripada murid dapat menyatakan dua contoh unsur dalam kumpulan 18. Di samping itu, separuh murid iaitu 5 orang murid dapat membezakan unsur logam dan bukan logam dalam jadual berkala. Akan tetapi, hanya 20% murid dapat menyatakan kumpulan yang dinamakan sebagai gas ID. Seterusnya, 20% daripada murid 5 Bukhari bersetuju bahawa cara pengajaran guru menyebabkan murid sukar untuk mengenal pasti atau menghafal unsur penting dalam jadual berkala. Namun 50% murid mendapati cara pengajaran guru sekarang membantu untuk memahami topik ini dengan baik. Selanjutnya, dalam mengenal pasti keaktifan murid yang terlibat bagi subjek ini, pemerhatian tidak berstruktur telah dilaksanakan di dalam kelas. Pemerhatian ini mendapati bahawa segelintir murid kelihatan tidak memberi perhatian sepenuhnya sepanjang PDPC dijalankan. Murid-murid yang kurang aktif ini kelihatan lesu, tidak bersemangat, sering mengantuk, kurang memberi perhatian serta sering mengganggu rakan-rakan yang lain. Justru itu, program intervensi ini diwujudkan untuk memastikan penglibatan murid yang aktif bagi subjek kimia semakin meningkat. Setelah program intervensi dilaksanakan, pemerhatian tidak berstruktur telah dilaksanakan kembali di dalam kelas untuk melihat sejauh mana keaktifan murid bagi subjek kimia. Pemerhatian ini telah dijalankan untuk memastikan objektif bagi kajian ini iaitu 100% penglibatan murid dalam PDPC subjek kimia dapat dicapai. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Seterusnya, program intervensi yang telah kami rancang ialah permainan cari calon, di mana calon di sini merujuk kepada unsur-unsur kimia itu sendiri. Dan permainan ini akan melibatkan 10 orang pelajar tingkatan 5 Bukhari dan akan dijalankan semasa kelas PDP kimia itu sendiri.
dan akan dijalankan selama tempoh 2 minggu. Jadi untuk minggu yang pertama kita ada 3 masa mata pelajaran kimia. Sama juga dengan minggu yang kedua kita ada 3 masa untuk mata pelajaran kimia. Menjadikan keseluruhan pertemuan untuk aktiviti permainan cara-cara ini sebanyak 6 kali. Pada pertemuan pertama, kami akan mengedarkan kepada para pelajar sekeping kertas yang mengandungi mnemonik unsur-unsur kimia daripada jadual berkala. Dan kami akan memberi peluang kepada mereka untuk membawa pulang kertas ini untuk menghafal dan meneliti dengan lebih lanjut mnemonik berkenaan. Dalam permainan ini, kami tidak akan menggunakan kesemua unsur-unsur yang terdapat dalam jadual berkala, tetapi kami hanya akan fokus kepada unsur-unsur kimia yang telah ditekankan dan menjadi fokus dalam DSKB Kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan unsur-unsur kimia yang terlibat ini, seperti anda boleh lihat contoh, kami akan tulis setiap unsur tersebut di atas sekeping kad. Setiap unsur akan ditulis di atas sekeping kad yang berlainan dan akan menjadikan secara keseluruhannya terdapat 41 keping kad yang bertanda unsur-unsur kimia. Dan kami akan tambah lagi 39 kad kosong menjadikan keseluruhan kad dalam permainan ini ialah 80 keping. Pada kelas seterusnya, permainan cara-cara ini akan diadakan di mana setiap pelajar akan diberikan 7 keping kad secara rawak. Okey, dan mereka akan duduk dalam bulatan dan kad yang lebih akan diletakkan di tengah-tengah bulatan tersebut. Permainan akan dimulakan dengan pemain pertama akan diberi peluang untuk memilih kad secara rawak, kad-kad yang berada di tengah. Okey, kemudian rakan di sebelahnya pula diberi pilihan sama ada untuk mengambil kad di tengah ataupun untuk mengambil kad daripada rakan di sebelahnya, iaitu pemain pertama tadi. Okey, dan pada masa yang sama, rakan di sebelahnya itu diberikan hak untuk mengecualikan 3 keping kad daripada diambil oleh rakan di sebelahnya. Permainan ini kemudiannya akan diteruskan oleh pemain ketiga dan sama juga seperti pemain kedua tadi, pemain ketiga boleh diberi pilihan untuk mengambil kad daripada rakan di sebelahnya atau untuk memilih kad daripada kad-kad yang berada di tengah. Dan begitulah permainan ini akan diteruskan pada pemain seterusnya. Dan permainan ini akan diteruskan sehinggalah salah seorang daripada mereka berjaya mengumpulkan kad-kad yang mengandungi unsur-unsur daripada kumpulan yang sama. Dan pemain ini merupakan pemenang pertama. Permainan akan diteruskan untuk mencari pemenang yang seterusnya dan permainan ini akan tamat apabila setiap kumpulan dalam jadual berkala telah lengkap. Permainan ini akan terus diadakan pada kelas kimia yang akan datang sepanjang tempoh 2 minggu program intervensi ini dijalankan. Dan pada hari terakhir, para pelajar akan diberikan satu set soalan dan juga borang soal selidik untuk mereka isi dan jawab. Dan bentuk soalan dan juga borang soal selidik yang mereka isi adalah sama dengan yang telah mereka jawab sebelum program intervensi ini dijalankan. Dan pemerhatian sepanjang program ini juga akan dijalankan untuk melihat sejauh mana penglibatan dan tingkah laku mereka sepanjang program ini berlangsung. Saya akan teruskan dengan cartakan bagi pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian ini dijalankan selama 3 bulan iaitu bermula pada bulan Mac, April serta Mei. Pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Mac, perancangan aktiviti telah dijalankan antara ahli kumpulan. Pada minggu ketiga, kajian diteruskan dengan membuat refleksi PMP yang lalu. Pada minggu keempat, terdapat 2 pelaksanaan kajian dijalankan iaitu membuat tinjauan awal melalui soal selidik responden, seterusnya membuat analisis data responden berdasarkan maklumat yang lepas. Okey, seterusnya adalah cartakan bagi bulan April. Pada minggu pertama bulan April, pelaksanaan kajian diteruskan dengan perbincangan tajuk kajian di mana tajuk tersebut mempunyai 3 elemen penting iaitu intervensi, hala tuju serta sasaran. Seterusnya, pada minggu pertama juga, pelaksanaan kajian diteruskan dengan penyediaan kertas cadangan. Okey, pada minggu kedua bulan April, pelaksanaan kajian diteruskan dengan membuat ujian pra serta menganalisis data awal terhadap responden. Pada minggu ketiga serta minggu keempat,
pelaksanaan kajian diteruskan dengan melaksanakan kajian tindakan. Seterusnya adalah cartagan bagi bulan Mei. Pada minggu pertama bulan Mei, pelaksanaan kajian diteruskan dengan membuat ujian pasca terhadap responden. Pada minggu kedua pula, pelaksanaan kajian diteruskan dengan membuat analisis data bagi ujian tersebut. Seterusnya, pada minggu ketiga, pelaksanaan kajian diteruskan dengan menulis laporan dan pada minggu terakhir bulan tersebut, pelaksanaan kajian diteruskan dengan membuat pembentangan serta menghantar laporan bagi kajian tersebut. Okey, saya teruskan dengan anggaran perbelanjaan bagi melaksanakan kajian tindakan ini. Anggaran perbelanjaan diperlukan untuk memastikan aktiviti yang dijalankan dapat dilakukan dengan baik. Bahan yang pertama ialah bahan fotostat, iaitu kertas ujian bagi ujian pra-intervensi. Selain itu, nama unsur. Nama unsur ini akan ditampal di atas kad manila. Okay, jadi harga bagi bahan-bahan ini ialah RM15. Bahan yang kedua ialah kad manila. Kad manila ini akan dipotong menjadi bahagian-bahagian kecil. Jadi kuantiti yang diperlukan ialah 6 keping dan harga seunit ialah RM1.50. Jadi jumlah kos bagi kad manila ialah RM9. Bahan yang ketiga ialah gam. Gam digunakan untuk menampal nama unsur ke atas kad manila. Kuantiti yang diperlukan hanya 1 dan harga seunit RM1 sahaja. Bahan yang terakhir ialah gunting. Gunting diperlukan untuk menggunting nama unsur tadi dan menggunting kad manila menjadi bahagian kecil. Jadi kuantiti yang diperlukan hanya 1 dan harga seunit RM3. Jadi jumlah kos bagi kesemua bahan-bahan tadi hanya RM28. Jadi itu sahaja bagi anggaran perbelanjaan untuk kajian tindakan ini. Kesimpulannya, kajian tindakan ini dilakukan adalah untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah dalam subjek kimia. Kami berharap kaedah cari calon ini dapat mencapai kesemua objektif yang kami nyatakan dalam proposal kajian tindakan ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih atas perhatian anda semua.